Alright, macam mana guna di kantin, tak ada beza dengan guna tunai. Kan, kita pelajar akan pergi ke kaunter kantin, ambil makanan dan sentuh kad pada terminal pembayaran. Kan, so ibu bapa akan automatik dapat notifikasi pembelian bersama dengan apa yang dibelilah. Ibu bapa boleh monitor terus apa di mi goreng ke, nasi goreng ke, sebab kita ada POS system. Berbeza dengan kalau guna debit card ke apa semua, dia akan keluar notification beli tapi kita tak tahu beli apa, dia akan keluar kod pembelian selalunya kan. Jadi ibu bapa boleh pantau pembelian kalau rasa macam oh sampai 3 pinggan anak aku beli, so kita tahulah, dan mana kita ibu bapa boleh pantau kalau ada pembelian yang mencurigakan. Dan kita ada satu feature yang digemari oleh kantin dan juga ibu bapa, iaitu pra-pesanan. Jadi ibu bapa boleh buat pesanan lebih awal melalui aplikasi, buat pesanan dan terus buat pembayaran. Jadi bila anak ke sekolah, anak pergi ke kantin, dia sentuh kad pada terminal, dia terus keluar apa makanan yang mana dah siap disediakan oleh kantin lah. Maknanya sebab kantin selalunya apa yang dipraktikkan, dia akan upload menu dia seminggu pada setiap hari Sabtu. So parent dah boleh start dah order untuk seminggu, dia dah boleh order siap-siap. Ataupun untuk esok, untuk hari Isnin atau Selasa, dia boleh order siap-siap. Jadi anak just pergi ke kantin, sentuh, terus kantin dah tahu, oh yang ni yang order nasi ayam, oh yang ni yang order apa semua. Jadi takkan timbul lagi masalah anak tak dapat makan ke, tak cukup makanan dekat kantin ke semua. InsyaAllah benda tu selesai lah. Okey, sama juga konsep dengan kedai buku koperasi. Dan anak ambil item dan sentuh kad dan parents akan dapat notification. Sama juga boleh buat pra-pesanan. Cuma beza pra-pesanan kat sini ni tertakluk sebab saya percaya kedai buku ni dia punya inventory dia banyak. Mungkin dia tak akan masukkan semua item dia dalam sistem. Jadi dia boleh packagekan. Dan contohnya macam saya cakap tadi yang pasal di awal sesi persekolahan tadi tu. Maknanya dah boleh terus buat lah untuk darjah 1 punya package, untuk darjah 2 punya package, tahun 3 punya package macam tu. So ibu bapa boleh terus bayar. So anak just pergi ke sekolah ataupun ibu bapa sendiri pergi ke sekolah, just touch kad tu dan tahulah yang mana satu yang dipesan lah. Okey, untuk urusan pentadbiran sekolah, untuk sekolah kita akan provide access kepada laman web untuk khas untuk sekolah. So dekat situ pihak pentadbir boleh buat pengumuman, apa-apa pengumuman kepada ibu bapa melalui aplikasi. Ibu bapa akan dapat notification lah sekiranya esok ada gotong royong contohnya apa semua kan. Bila nak ada apa-apa aktiviti boleh disampaikan melalui aplikasi. Boleh juga buat kutipan yuran atau apa-apa bayaran lain kan, rombongan ke apa ke, boleh create dalam aplikasi tu. Boleh juga sebagai untuk mendapatkan sumbangan melalui aplikasi itu juga, ataupun insentif kerajaan macam contohnya macam BAP setiap awal tahun kan RM150 tu, boleh sekiranya nak terus disalurkan ke dalam Ibu-Puan supaya sampai kepada sasaran yang KPM nak sasarkan. Boleh juga buat crowdfunding, kutipan dana sekolah. Contoh kalau pintu toilet rosak ke apa ke, just pergi tangkap gambar, upload dan katalah contoh dapat quotation RM3,000 nak repair. So boleh tengok progress, maknanya parent-parent mendema boleh monitor lah dia punya dari segi kutipan dana tu. Dan seterusnya boleh tengok analisa kehadiran pelajar dalam sistem sesawang yang kita provide untuk sekolah. Okey, untuk rekod kehadiran kita ada dua cara. Satu, kita menggunakan terminal di pondok jaga, dan satu lagi melalui guru kelas. Okey, memandangkan kita guna kad kita ni kad NFC. Jadi setiap kalau guru yang ada handphone NFC boleh juga ambil attendance dalam kelas melalui tap kad pada handphone lah. Ataupun melalui pintu sekolah. Dan parents akan terus dapat notifikasi kata oh anak dia dah masuk sekolah. Dan parents juga boleh guna aplikasi ni untuk sampaikan sekiranya anak tak dapat datang sekolah, ada apa-apa, boleh notify melalui aplikasi itu dan boleh attach, contoh kalau ada MC ke apa ke, boleh terus
attach dalam aplikasi. Dan sekiranya dah ada attendance system di sekolah, boleh diintegrasikan dengan kad kita ni lah. Okay, begitu juga perpustakaan macam saya cakap tadi boleh diintegrasikan dengan sistem yang sedia ada. Contohnya kalau yang sekolah-sekolah kebanyakan saya jumpa dia guna barcode kan, so kita boleh print barcode tu terus pada kad supaya pelajar tak perlu bawa 2-3 kad lah ke sekolah. Baik. So e-coupon ni kan, dia mempunyai ciri-ciri yang peace of mind, menenangkan minda. Pertamanya kad kita ni kad NFC yang hampir mustahil untuk diklon. Dan kita punya kompetitor ada yang gunakan RFID, yang mana RFID ni memang mudah untuk diklon lah. Jadi telefon Android yang ada fungsi NFC dia boleh jadikan terminal. Contoh di kantin ataupun koperasi yang sekiranya tak nak guna terminal, boleh guna handphone Android yang ada fungsi NFC. Kita ada ciri pengecapan wajah, macam mana pada kad tu kita ada gambar pelajar. Setiap kali pelajar sentuh kad pada terminal akan terpampang gambar yang lebih besar dekat situ. So kalau macam di kantin tu, maknanya kalau pelajar lelaki pergi sentuh keluar muka pelajar perempuan tu, tahulah maknanya kad tu kad yang dicuri ke ataupun yang digunakan kad orang lain. Okey. Nilai kredit ditaut pada e-dompet, pada wallet, pada aplikasi. Maksud dia kalau kad tu hilang ke apa ke semua, kan, boleh di-block kad tu dan bila keluar kad baru, kredit akan ditransfer lah, tidak akan ada berlaku kehilangan kredit sebab dia tidak ada kredit pada nilai kredit pada kad. Sistem kita totally wireless, tak ada pernah tarik kabel ke apa semua, tak ada. Sistem tu memang 100% wireless. Sistem kita berfungsi secara online dan offline. Offline kat sini katalah internet tiba-tiba tak ada internet ataupun tak ada power, tak ada elektrik contohnya, kan, anak-anak masih boleh makan seperti biasa. Sebab kita ada buffer selama 24 jam, maknanya transaction tu masih boleh berlaku. Lepas tu bila dah ada elektrik balik, dia akan upload baliklah semua transaction tu. Kan. Disbursement, pembayaran pada hari yang sama. Maknanya kantin, duit yang dia dapat collection untuk hari itu, pada hari itu juga petang atau malam akan masuk dalam akaun dia. Contohnya begitu juga dengan koperasi ataupun PIBG, pembayaran pada hari itu akan berlaku pada hari yang sama ke dalam akaun. Okey. Tiada bilangan minimum murid. Maknanya kita KPM tidak membenarkan untuk kita wajibkan pada mana sekolah untuk guna sistem ni. Jadi dan kita tak ada bilangan minimum. Maknanya katalah sekolah Datuk Abu Bakar ni di Morang je yang nak turut serta yang nak pakai pun tak ada masalah, boleh diteruskan. Dan yang pastinya kita cuba elak pelibatan guru lah, sebab kita tak nak tambah bebanan guru lah dengan kerja hakiki. Dan yang paling utama sekali, tiada kos dan kontrak pada sekolah. Sekolah tidak perlu keluar apa-apa kos dan kita tak ada sign apa-apa kontrak. So bermakna kalau kata sekolah pakai, lepas 2 bulan rasa ini tak sesuai kat sekolah ni semua, boleh exit, boleh berhenti. Baik. Bagaimana sekolah untuk mula ni, saya percaya Puan Siti, sebab saya tengok dah ada borang dekat office saya, maknanya sekolah dah sign untuk ni, tapi saya ceritakan juga macam mana kita nak mula di satu sekolah tu, sekolah perlu bagi persetujuan lah untuk guna. Jadi pengusaha kantin, kedai buku atau koperasi isi borang dan dengan sekali dengan bank account. Kita akan kenakan charge 3% untuk setiap transaksi bayaran. Lepas tu kita akan adakan training kepada pengusaha kantin ataupun guru dan juga koperasi. Jadi bila semua kita dah buat training, semua dah ready, sekolah akan umumkan, akan blast WhatsApp ke ataupun buat pengumuman kepada ibu bapa yang sekolah dah bersedia untuk menggunakan e-coupon. So mana-mana ibu bapa yang berminat boleh turut serta. So bila ibu bapa berminat, dia download apps, dia apply kad apps tu melalui dia apply kad melalui app. So bila dah terima kad, dah boleh terus guna dekat sekolah.
Ini sedikit saya buat perbandingan antara e-coupon dengan debit card dekat luar sana lah. Beza dia saya boleh katakan yang paling utama lah saya cerita dari segi kita ada POS system lah. POS maknanya bila anak-anak kita membeli, kita tahu apa yang dibeli. Sebab kita rasa itu penting. Mana parents akan tahu, oh anak aku makan nasi, anak aku minum air, anak aku makan buah. Kita tahu, kan parents akan tahu, berbeza dengan yang debit card dan yang sebanyak. Sebab saya cerita ni, saya comparekan debit card sebab saya maklum banyak bank-bank sekarang masuk ke sekolah-sekolah kan untuk sistem debit card. Jadi sistem debit card yang di bank ni, ialah parents takkan tahu apa yang dibelanjakan, dia keluar list pembelian, kod pembelian sahaja. Kita ada pre-order, yang saya cerita tadi, kita ada pre-order dan debit card buat masa ni saya tak jumpa, tak ada. Kawalan ibu bapa, sebab kita hanya boleh digunakan dalam sekolah sahaja, kita tak boleh guna di 7-Eleven, kita tak boleh guna di KK Mart ke di mana-mana. Berbeza dengan debit card lah. Dan kita boleh integratekan dengan sistem kehadiran dan juga perpustakaan yang sedia ada. Kita buat daily disbursement. Ini penting untuk kantin untuk dapat duit pada hari yang sama, sebab sebanyakkan yang kantin dia akan rolling untuk guna terus untuk keesokan hari. Memandangkan kalau dengan bank, kebanyakannya T+1, paling cepat T+1, maknanya hari trading tambah satu hari keesokan hari, ataupun T+2. Dan kita ada buat crowdfunding dan juga ni pengurusan ibu bapa ni, dompet ibu bapa ni, kalau ada 2 anak, 3 anak yang bersekolah sekolah berlainan, yang mana setiap sekolah tu juga guna e-coupon, masih lagi boleh di-manage dari satu aplikasi. Dan begitu juga parents, mak dan ayah pun boleh ada aplikasi yang sama dan anak yang sama, tapi dengan nilai kredit yang berbeza. Maknanya yang ni saya boleh terangkan nantilah lebih detail nanti. Itu sahaja. Itu sahaja dari slide saya.